Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Bulat ni bulat yang boleh ditepis dengan jentikan saja. Ya. Saya dah mendengar isu masalah air, pengepaman air ke sawah ini hari ini kali yang ketiga. Pertama apabila Pengerusi Kadar sendiri membangkitkan mengenai sungai yang dikorek pasir tidak terkawal kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Kali kedua semasa ucapan yang dibentangkan oleh Ketereh di Dewan ini minggu lalu, dan hari ini kali yang ketiga. Saya rasa ada wajarnya saranan beliau itu, kerana kalau betul kerugian 107 juta satu musim, kalau kos membina empangan 300 juta, artinya 3 musim punya kehilangan saja itu tidaklah besar. Cuma saya nak bertanya Dr. Sri, masalah PAM ini kalau dikendalikan dengan baik, PAM yang baik, kualiti yang baik, procurementnya yang dibuat secara baik, saya pasti ianya boleh berfungsi. Masalah pengorekan pasir, kalau dalam mana pun water finds its own level, ya, dia akan naik balik paras itu, tidak akan menjadi rendah. Cuma saya dimaklumkan PAM, saya tak pasti PAM mana, mungkin floating PAM yang disebut oleh Menteri tadi, pembeliannya diragui. Telah ada maklumat yang katanya disampaikan kepada SPRM, saya nak minta penjelasan sama ada betul atau tidak, kerana pembeliannya tidak mengikut prosedur, di procure dulu baru dibuat proses tendering, dan sama ada cadangan pembelian PAM ni datang dari Kadar ataupun daripada kementerian, daripada kementerian sendiri, bukan daripada Kadar. Itu yang saya nak minta penjelasan. Tuan Sri Pengerusi, saya nak tunjuk daripada Google mendapan di Sungai Kelantan akibat daripada pembalakan dan pengorekan pasir yang berleluasa, tidak terkawal. Nak tepih macam mana? Jadi inilah maksudnya, tak mengaku. Jadi kalau kita nak menjaga kepentingan petani, kita jagalah, kawallah masalah ini, perkara ini, aktiviti ini daripada berleluasa. Kerajaan buat macam mana pun projek itu, kalau sekiranya aktiviti ini terus-terusan berlaku dan tidak terkawal, sistem yang kita akan wujudkan tidak akan membantu, dan kosnya bukanlah menjadi masalah dari segi kos, tapi the effectiveness, keberkesanan bergantung bukan sahaja dalam bentuk sistem, ia juga bergantung kepada pengaruh dan kesan daripada faktor-faktor lain. Seperti saya kata tadi, pengaliran air di Sungai Kelantan itu yang juga berkesan ataupun terkesan oleh aktiviti yang saya sebutkan tadi. Jadi janganlah cuba ada ini terus-terusan ada denial syndrome. Tak habis-habis denial syndrome. Ini cerita komplain hal SPRM, SPR aja, bincanglah petani lebih baik. Ya. Jadi berkenaan dengan tender. Itu jawapanlah. Berkenaan dengan tender. Pihak pembangkang selalu bila tender, oh there's something wrong dengan izin. Ada itulah, ada inilah. Dulu masa Pematang Pauh jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, bagi tender begitu je. Oh no. Kontraktor wibawa pun. Dan ini orang kata side issue lah. Ada juga relevannya. Pasal dibangkitkan soal tendering. Ya, takkanlah soal pam-pam ni, nak tender pam pun bukannya untung banyak sangat. Takkan nak buat cara yang apa nama ni, seperti mana yang ada prasangka di pihak yang berhormat tadi. Tak betul tu. Jadi yang penting sekarang ialah kita
bersetuju, iaitu kita nak membela nasib petani, dan kerajaan sedia untuk mempertimbangkan satu rancangan yang lebih besar, yang lebih hebat untuk tujuan ini. Tapi tak bolehlah kita nak buat sembrono saja. Yang pematang pauh tak boleh buat sembrono. Kita buat kajian dulu betul-betul. Benda ni kita buat mesti ada ekonomik punya pertimbangan, bukan pertimbangan kesejahteraan ke kebudayaan ke. Terima kasih. Okay.